Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Saya dah lama dah tak buka channel saya ni, dan hari ni adalah first video start daripada bulan 3 hari tu saya buat video. Yang ni lah yang pertama sekali pada bulan 12 ni saya buat video. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang sudi menonton channel saya Semangat Atar. Dan channel saya ni lebih kepada ke arah dakwah dan juga lebih kepada motivasi. Okey, jadi insyaAllah jangan pergi mana-mana. Kita jumpa lagi lepas ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak ceritakan tentang, iaitu berkaitan dengan isu gurauan dan pertanyaan kita kepada individu yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita masuk neraka ataupun masuk syurga. Kadang-kadang gurauan kita ni orang boleh terima dan orang tidak boleh terima. Berhati-hati dengan kadang-kadang pertanyaan kita kepada kawan-kawan kita ataupun siapa saja yang belum kita kenali dia. Jaga baik-baik dulu. Sebelum nak tanya tu, kena tengok dulu. Yang pertama sekali kita kupas, iaitu apa dia? Iaitu berhati-hati bila kita tanya, iaitu engkau dah kahwin belum? Kadang-kadang isu sangat bila kita tanya orang dah kahwin belum. Sebab apa? Sangat sensitif. Kemungkinan mungkin dia sedang mengumpul duit ataupun dia tengah berusaha untuk mencari, tapi Allah tak takdirkan dia untuk bertemu dengan jodoh dia. Dan seterusnya pula, apa dia? Iaitu kadang-kadang isu berkaitan dengan jodoh ni kadang-kadang mungkin dia sangat sensitif lah. Bagi saya sangat sensitif bila orang tanya tentang jodoh. Ataupun saya sendiri pun, kalau saya tanya kawan saya, kau bila nak kahwin? Tiba-tiba dia down. Itu masalah tu. Jadi kita rasa macam aku dah melukakan dia lah. Jadi berhati-hati, ataupun jangan tanya, ataupun nak tanya tu tengok keadaan ataupun situasi ataupun uruf dan keadaan. Okey. Yang kedua pula, dia dah kahwin, lepas tu tiba-tiba kita tanya pula, engkau bila nak ada anak? Kadang-kadang kita suka tanya kawan kita, engkau bila nak ada anak? Sebab isu anak ni ataupun isu rezeki ni sangat sensitif. Berhati-hati bila kita meluahkan ataupun kita mengeluarkan ayat-ayat ataupun persoalan berkaitan dengan rezeki ataupun anak. Kadang-kadang mereka telah berusaha. Kemungkinan mungkin kita tanya tadi, dia baru saja keguguran beberapa tahun, ataupun mungkin dia tak nak anak lagi, ataupun mungkin dia tidak bersedia lagi, tapi kita dah tanya, kau bila nak ada anak? Jadi sebenarnya pertanyaan tu boleh menyebabkan isu yang sangat sensitif kepada individu tersebut. Okey. Dan yang ketiga pula, kita tanya soal gaji kepada dia. Janganlah tanya soal gaji, marahlah dia, babe. Kadang-kadang orang tanya soal gaji ni, macam contoh orang tanya saya, Ustaz, berapa gaji Ustaz? Kita sendiri pun malu nak beritahu. Sebab apa? Sebab isu gaji ni ataupun berapa pendapatan kita adalah sangat private ataupun privacy. Kita nak cerita pada orang pun mungkin kita malu. Sebab apa? Sebab mungkin kita banyak komitmen, ataupun orang tadi mungkin banyak komitmen yang menyebabkan gaji dia malu untuk disebut berapa amount dan sebagainya. Mungkin ada gaji dia, mungkin dia dapat 600 ataupun 700. Tak sehebat kita, gaji kita mungkin ribuan ringgit ataupun puluhan ribu ringgit. Mungkin gaji dia 600, 700 ataupun 400. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebab itulah kita tak boleh nak tanya orang berkaitan dengan isu gaji, sebab sangat sensitif. Bagi saya sangat sensitif. Dan yang keempat pula, jangan pula kita tanya, kau boleh nak beli rumah? Kadang-kadang orang ni dia tak mampu untuk beli rumah. Sebab apa? Dari sisi sudut kewangan. Kita janganlah tanya kepada dia, kau boleh nak ada rumah? Dia baru dah setahun kerja, kita pun dah tanya rumah pada dia, kau boleh nak beli rumah? Cuba kita, orang tanya kita, sebab kita menyewa, orang tanya pada kita, kau nak beli rumah? Kau bila nak beli rumah? Memang soalan tu adalah soalan yang sangat sensitif. Kita sendiri pun akan down dan kita sendiri akan terasa. Sebab itulah kita berhati-hati bila mana kalau ada orang tanya kita berkaitan dengan pembelian rumah. Okey. Dan seterusnya pula, iaitu umur. Yang kelima ni umur. Kadang-kadang kita malu tau nak cakap umur, ataupun orang ni tanya kepada kita isu umur. Umur ni memanglah benda yang agak sensitif. Kadang-kadang orang tak nak cerita umur dia berapa, tarikh lahir dia bila. Tapi kadang-kadang macam saya suka cerita umur saya berapa. Umur saya dah 41 tahun. Okey, 41 tahun. Saya lahir tahun 1981. Sebab itulah bila orang cerita ataupun orang tanya tentang umur,
Maksudnya dia open lah, dia open minded. Tapi ada setengah orang, macam contoh, saya pernah pergi ke satu tempat baru ni, satu event lah kan, tiba-tiba terkeluar pada mulut saya nak tanya umur dia. Sebab apa? Sebab saya tengok dia still young tau, macam dah umur dia macam 20 kan. Saya tanya dia, Assalamualaikum bang, nak tanya umur abang berapa sekarang ni? Tiba-tiba dia terbeliak pandang muka saya. Mungkin dalam hati dia beranggapan bahawasanya, kenapa kau tanya aku? Sebab sedangkan isu tu tak perlu tanya pun, kerana umur ni boleh jadi isu yang sangat sensitif bila kita tanya kepada sesiapa saja yang belum kita mengenali dia. Ataupun kalau kita tanya orang yang siapa-siapa pun, memang dia takkan cerita tentang umur, dia akan malu untuk cerita tentang umur. Jadi berhati-hati, dan kadang-kadang boleh buat jiwa orang terluka. Satu lagi, gurauan ni kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, gurauan ni kita tengok juga kan, kadang-kadang gurauan ni boleh menyebabkan orang jadi macam tidak selesa dengan kita. Kadang-kadang mungkin kita gurau tapi mengaibkan dia ataupun memalukan dia. Sebab itulah kadang-kadang bila kita gurau, berhati-hati. Dan Nabi tegah kalau sekiranya kita bergurau dengan individu tu terlampau sangat kan. Sebab Nabi suruh kita jaga adab, politely, jaga dari sudut tutur kata. Nak gurau tu gurau yang elok-elok, gurau yang indah, sebut nama yang indah ataupun bahasa yang indah, barulah orang boleh menerima, barulah orang akan respect pada kita. Kita nak orang respect kita tapi kita tidak respect orang. Jadi gurauan ni adalah satu isu yang sangat sensitif dan juga pertanyaan sangat sensitif. Jadi saya kat sini saya telah huraikan tadi, iaitu pertanyaan-pertanyaan ataupun gurauan-gurauan yang boleh menyebabkan orang jadi sensitif dan boleh menyebabkan kita jadi dosa. Dosa ni kadang-kadang, ya Allah ya Rabbi, kita takut nak sebab tu kadang-kadang saya tak berani nak gurau orang, ataupun kadang-kadang saya tak berani nak bertanya kepada orang. Kadang-kadang saya duduk kat sebelah orang tu, Assalamualaikum, apa khabar, sihat? Macam tu saja. Ataupun nak say orang, contoh kita baru nak mengenali orang dalam media sosial, tapi cara macam mana kita nak buat? Kita say dulu, Assalamualaikum, apa khabar, sihat? Duduk di mana, asal mana. Nanti dah lama kenal, barulah kita tanya umur. Ni kau baru kenal dalam 2 hari dalam media sosial, kau dah tanya umur dia, memanglah dia akan marah. Siapa-siapa pun akan marah. Sebab itulah berhati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan yang boleh menyebabkan orang naik angin pada kita. Okey. Satu lagi, kadang-kadang kita ni suka sembuh orang tau. Kita suka sembuh orang. Kadang kita suka jadi provokasi kepada orang. Kita suka provoke orang. Pernah tak dalam engkau orang punya, anda punya WhatsApp, ada 2, 3, 4 orang yang suka provoke. Dia suka provoke, lepas tu dia suka nak cari gaduh, suka nak timbulkan isu. Yang ni susah tau. Sebab kadang-kadang dalam grup WhatsApp saya pun ada juga orang macam ni. Jadi kalau orang macam ni, kita ignore je lah, kita buat tak tahu je lah. Dalam satu tandan ni mesti ada 2, 3, 4 pisang yang rosak. Macam itulah perumpamaan dia. Jadi insyaAllah saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk vlog yang akan datang ataupun video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga menonton video saya dan share. Dan semoga anda semua menjadi orang yang beradab dan juga menjadi orang yang cinta pada Nabi, dan gunakan bahasa yang indah tatkala kita bertemu dan berjumpa dengan orang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.